Hai guys, selamat kembali ke Kupi-Kupi Go. Sebenarnya hari ini saya mau buat video pasal AI, tetapi tergerak hati saya untuk mengulas topik yang tengah viral sekarang. Topik apa? Topik tentang influencer dan juga beberapa artis muda yang berpendapat pergi ke sekolah tu membuang masa dan mengambil SPM tu tidak bernilai. Itulah ulasan ringkas saya pada hari ini. Pertama sekali saya seronok untuk mendengar pendapat-pendapat diorang ni. Kenapa? Sebab bagi saya pendapat yang berbeza. Kita tidak semestinya percaya, tetapi ia adalah satu elemen yang penting untuk kita melihat sesuatu isu tu dari sudut pandangan kritikal. Tapi kalau pendapat tu mendatangkan kesan yang buruk, ia adalah satu benda yang membimbangkan. Dilaporkan baru-baru ni ramai pelajar yang menghantar jawapan kertas peperiksaan mereka kosong. Berkemungkinan terpengaruh oleh ideologi kononnya SPM tiada nilai ataupun pergi ke sekolah membuang masa. Ini adalah perbezaan di antara mindset dan mentaliti. Kalau bagi saya dan saya yakin kebanyakan anda semua melihat pergi ke sekolah itu adalah satu benda yang penting, sementara kumpulan ini mungkin gagal untuk melihat secara menyeluruh kebaikan pergi ke sekolah. Semestinya pergi ke sekolah ni tujuan utama adalah untuk belajar dengan tekun dan mendapat keputusan yang bagus. Tetapi kita kena akui bukan semua pelajar dilahirkan untuk suka akademik. Bukan semua pelajar dilahirkan pintar. Ada yang dilahirkan genius, tidak payah belajar pun dapat keputusan yang cemerlang. Ada yang belajar tunggang langgang masih juga gagal. Namun begitu, kita kena ubah mentaliti kita. Yang sekolah ni bukanlah akademik semata-mata, tetapi ia juga boleh mengasah bakat-bakat setiap pelajar ni. Mungkin ada yang minat untuk bersukan, ada yang suka main bola ataupun main hoki. Diorang boleh pergi ke sekolah, ikut kelab, ikut pertandingan, berlatih dan sebagainya. Mungkin ada yang suka keagamaan, diorang boleh ikut program-program keagamaan yang dianjurkan di sekolah. Ataupun ada yang lebih kepada kreatif. Diorang boleh ikut kelab ataupun diorang boleh buat persembahan di sekolah. Poin saya di sini, kita kena ubah mentaliti dan mindset kita yang sekolah ni adalah akademik dan akademik semata-mata. Semestinya akademik adalah fokus utama. Namun begitu, kita harus memberikan fokus-fokus yang lain selain daripada akademik juga untuk memajukan lagi jati diri seseorang pelajar tu. Bercakap pasal jati diri di sekolah juga, banyak benda yang pelajar boleh belajar. Contohnya, mereka boleh belajar pasal disiplin. Untuk siapkan kerja sekolah, kena berdisiplin. Mereka boleh belajar bersosial dengan rakan-rakan diorang. Diorang juga mungkin boleh belajar cara untuk berkomunikasi ataupun benda-benda lain yang tidak diajar di luar ataupun tidak diajar di rumah diorang. Orang-orang yang cakap sekolah tidak penting ni, mungkin diorang ada support system di luar sekolah yang membolehkan mereka belajar benda-benda asas ni mungkin di rumah ataupun di luar. Tetapi untuk kebanyakan pelajar, semua benda ni tidak wujud di rumah diorang. Diorang kena pergi ke sekolah untuk expose ataupun terdedah dengan benda-benda semua ni. Dan lagi satu, adik-adik yang mendengar sekarang ni, jangan terlampau terikut-ikut influencer. Alhamdulillah, yang bagi kenyataan ni mereka berjaya. Walaupun melihat sekolah ni bukanlah satu benda yang penting. Tetapi hakikatnya, ramai lagi orang-orang yang berjaya, orang yang melihat sekolah ni penting. Kenapa kita tidak tengok dorang? Padahal purata orang yang melihat sekolah ni penting dan SPM tu penting, lagi ramai yang berjaya. Bercakap pasal influencer ni, ramai yang tidak mahu pergi ke sekolah sebab mahu menjadi influencer. Dengar nasihat saya dari seorang yang sudah buat konten selama 7 tahun lebih ni. Kepada mereka yang mahu menjadi influencer tu, beranikan diri. Cuba sedaya upaya, tunggang langganglah kamu, buatlah live, tiada orang tengok, tidak apa, cakap je. Buat konten, tiada like, tidak apa, cakap je. Tiba masa satu hari nanti, kalau rezeki kamu akan berjaya. Namun begitu, jangan dahulukan niat untuk menjadi influencer tu daripada akademik ataupun sekolah. Pastikan sekurang-kurangnya kamu ada SPM. Kalau kamu dah minat belajar lagi selepas SPM, janganlah sambung. Jangan sambung diploma, degree atau master. Buatlah apa yang kamu mahu, tapi sekurang-kurangnya mesti ada SPM. Yang mau jadi influencer tu, cubalah sehabis baik. Tapi kamu akan tahu
bila kamu perlu berhenti dan buat benda yang lain. Kalaupun kamu jadi influencer, kamu kena bersaing dengan orang yang lagi handsome, dengan orang yang lagi cantik, suara lagi merdu, dengan orang yang lagi ada karisma. Bukan itu sahaja, kena bersaing juga dengan AI sekarang ni. Kalau melihat persaingan orang yang mahu menjadi influencer sekarang ni, kalau kita fikir balik, adalah lebih mudah untuk kita belajar dengan tekun ataupun mahir di dalam satu kemahiran tu berbanding bersaing untuk menjadi influencer. Kesimpulan dia, kalau mahu jadi influencer, jadi artis, jadi selebriti, jadilah. Tapi pastikan kalau boleh utamakan pembelajaran kamu. Berbalik kepada pendapat influencer-influencer tu, sebenarnya kalau kita lihat dari sudut positif, ada betul juga. Tetapi itu hanya terpakai kepada mereka yang tidak bersekolah. Sebab kalau kita fikir betul-betul untuk pergi ke sekolah ni, sebenarnya adalah satu rezeki ataupun nikmat yang mungkin ramai tidak tahu dan tidak rasa. Tapi ada golongan yang tidak dapat ke sekolah di atas sebab-sebab tertentu, mungkin tidak berkemampuan ataupun kurang upaya ataupun sebab-sebab lain. Dan kalau mereka mendengar apa yang disampaikan oleh influencer ni, sebenarnya itu boleh memberikan mereka motivasi. Tetapi janganlah orang yang sudah sekolah tu mahu berhenti sekolah sebab dengar cakap influencer-influencer ni. Jadi terpulang juga kepada diri anda sendiri bagaimana anda menerima sesuatu pendapat tu. Tapi secara amnya adalah lebih baik untuk kita melihat sekolah dan mengambil SPM tu adalah satu benda yang penting dan bukannya benda yang sia-sia. Dan itu sahaja pendapat saya tentang isu ini dan saya ingin tahu apa pendapat anda pula. Tinggalkan pendapat anda di ruangan komen di bawah. Mungkin ada yang bersetuju, mungkin ada yang tidak bersetuju, mungkin ada tambahan dengan apa yang saya sampaikan ini. Dan itu sahaja daripada saya. Saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Kopi Kopi Go, menarik setiap kali.